Sejak tahun lalu, permasalahan krisis rumah tangga yang berlaku di kalangan artis kita makin menjadi-jadi. Kita ada satu sebutan kes baru, jadi kita serahkan pada mahkamah apa saja keputusan dia. Shu tak ada mengatakan yang dia berkahwin sebab Shu hanya general punya statement. Satu sajalah, dia ada buat laporan yang saya fitnah, tapi saya tak fitnah. Masyarakat tak kira agama, bangsa maupun peringkat umur telah disajikan dengan berita-berita yang kurang enak dan sepatutnya perkara ini disimpan oleh mereka sahaja. Maaf, dia kata dia bodoh dan dia dah tersuka suami saya. Kalau sekali dalam peringkat cakap lama saya cakap, care ni pun sangat serius. Kalau you dah kata I macam-macam, itu pasal I. Nak cakap ni pun malu sebab pada saya tak ada suami dalam dunia ni yang boleh menerima isteri dia curang dengan suami orang lain. Bertaubatlah sebelum terlambat. Dia mungkin ditimpa laknat yang saya sendiri pun tak boleh nak angkat. Cerita harum rumah tangga dalam kain pun dibawa ke jalanan sehingga ke pengetahuan umum. As a masyarakat lah, cerita pasal curang ni bila dia keluar dekat macam social media, mula-mula dia okey tau. Lepas tu bila benda tu macam dah berlerek lama, lepas dia, benda tu macam rasa negatif pula. Bagi saya, benda-benda yang rumah tangga ni tak payah bagi tahu kan. Benda ni benda private kita. Memanglah kita marah apa semua kan, tapi kita tak tahu benda tu akan efek anak-anak kita ke keluarga kita yang lain. Saya sebenarnya kurang selesa. Yang A akan attack yang B, yang B akan attack yang A. Tebak ayat masing-masing. Saya sebagai lelaki, bila kita baca, terasa macam kenapa perlu macam ni? Sebenarnya as a perempuan and as a wife, kalau kita senyap, lagi kita bagi muka kepada kat luar sana tu untuk suami kita. Bila kita hebohkan macam tu dengan cara yang macam tu, tapi janganlah sampai membuka aib yang terlalu sangat. Memang tak nafikan dia boleh jadikan sebagai satu lumrah kehidupan. Namun sebagai netizen ataupun orang awam di luar sana, saya ambil ini sebagai satu pengajaran lah untuk semua orang. Masalah rumah tangga ni kadang-kadang kita tak dapat dielakkan. Tapi melalui berita-berita dan cerita yang kita lihat, boleh ambil pengajaran dan sudut yang positif daripada perkara-perkara inilah. Konflik rumah tangga artis tanah air kita, sedar tak ia sebenarnya memberi implikasi yang sangat hebat. Selidik merungkai isu ini. Bila saya nampak berita macam ni, rasa sedap lah. Bila saya tengah tengok Instagram, TikTok ke, swipe, saya just tak nak tahu. Sebab takut tersalah buat, terfitnah. Kita kan masing-masing semua dah berkahwin, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. Bila baca artikel-artikel sedemikian, ada rasa sedih. Kenapa terjadi? Tetapi untuk Mira sendiri, Mira hanya boleh anggap benda itu sebagai satu pengajaran. Kepada rakan-rakan selebriti yang sedang diuji, kami sentiasa mendoakan Allah pemudahkan. Jangan pernah mencaci, jangan pernah menghina, jangan pernah mengejek. Pada muka kau, dulu macam ni kan. Kawan-kawan kita kena tahu, walaupun kami tak bercakap apa-apa, tapi kami mendoakan semoga Allah permudahkan semuanya. Kecoh sebab dia artis. Orang biasa pun banyak yang cerai berai disebabkan dia artis. Kecoh banyaklah. Tapi ini lumrah. Kalau rumah tangga tu dah tidak membawa kebahagiaan, lebih baik berpisah dan mencari kebahagiaan masing-masing. Jodoh, pertemuan, ajal, maut, semuanya takdir Allah. Tak usahlah kita fikirkan sebab menuding jari artis begini, artis begitu. Sebenarnya ianya berlaku dalam setiap genap lapisan masyarakat. Kenapa Bella buat macam ni? Untuk mengelak benda yang lebih teruk terjadi. So I'm quite worried. Kelas ramai yang tahu syuting tu belum habis lagi. Ada lagi sebulan. If let's say Bella tak buat macam ni, kita tidak tahu apa kesudahannya. Orang luar boleh katakan apa saja, I tak ada halang. I tak ada nak marah ke apa. Semua orang ada pendapat masing-masing. Cuma jangan lebih-lebih. I cuma take action dengan apa yang terjadi pada I sekarang, itu saja. Mak bapak tidak seharusnya meletakkan anak-anak sebagai reason untuk stay dalam perkahwinan. Saya percaya yang paling penting dalam sebuah keluarga, dia punya base dia tu adalah ibu dan bapa kita. Ibu dan bapa selari, anak-anak pun ikut selari. Tapi kalau ibu bapa tak sama haluan, maka sama juga dia akan efek anak. Jadi anak-anak tidak seharusnya diletakkan tanggungjawab untuk membaiki hubungan suami isteri. Dari segi agama pula bagaimana? Nampaknya kaum wanita lebih ke depan untuk mendedahkan hal rumah tangga mereka yang diganggu oleh pihak ketiga. Adakah tindakan ini boleh diterima atau bagaimana? Bab berkaitan dengan pasangan ni, kita tahu pasangan sebenarnya adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Kita tak tahu kita jodohkan dengan siapa, Allah lah yang beri. Saya nak sebut, andainya berlaku satu perkara yang ditakdirkan kita ini tidak dapat bersama atau berpisah, kita kena jaga dua perkara. Yang pertama, adat kemelayuan kita. Kita ambil cara baik, kita pulangkan cara baik. Kedua, jangan putuskan tali silaturahim ataupun hubungan kekeluargaan yang tak ada jodoh tu kita keluarga tetap keluarga. Itu dua perkara khususnya dalam adat kemelayuan. Daripada sudut agama, pertama kita kena tahu bahawa sesungguhnya Islam melarang kita memburuk pasangan kita dan kita
kita nak jaga maruah pasangan kita. Itu perkara yang pertama, sangat besar. Dan yang kedua, andainya kita nak bercerita, maka kita carilah ahli keluarga kita yang mana dia boleh membantu untuk menasihat kita, memberi pandangan. Dan yang ketiga, kita kena rujuklah kepada pihak yang telah dilantik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga kita. Dan yang keempat, boleh mohon pandangan daripada sahabat-sahabat kita percayai dan dia sangat amanah. Kalau jumpa orang yang tak amanah, maka benda itu akan jadi fitnah. Dan seterusnya juga, apa juga keadaan kita, pertama hendaklah kita sabar, jangan terlalu mengikut emosi kita dan jangan terlalu mengikut perasaan membimbang. Nanti kita akan nampak apa yang berlaku dengan pasangan kita tu semua buruk, sedangkan tak semua buruk, dan apa yang ada pada kita tak semua baik. Itu kita faham. Kita ni kena cari ubat hati, kita jangan cari puas hati. Kalau kita cari ubat hati, insya-Allah Allah akan ubat hati kita. Tapi kalau kita cari puas hati, ke langit pun kita pergi, kita akan jadi orang yang sakit hati. Kalaulah ditakdirkan berpisah tu ada anak, ingat baik-baik senang pesan, teruslah membuat jariah dan amalan soleh dengan menyempurnakan hak-hak isteri dan anak. Kalau datang satu berita kepada kita hal berkaitan dengan perkara-perkara yang buruk ni, kita kena tabayun. Itu kita kena selidik. Takut kalau perkara ni kita sebut benda tu betul, dia jadi mengumpat. Kalau tak betul, dia jadi fitnah. Islam melarang kita membuka aib pasangan kita, tak kisah suami ataupun isteri. Bila kita diuji, kita kena sabar. Bila kita diuji, kita kena ingat bagaimana untuk menguruskan ujian tersebut. Bukan melenting. Hidup ni keputusan. Kita nak terus berumah tangga ataupun kita nak berpisah. Kalau nak terus berumah tangga, kita teruslah menyempurnakan kebaikan. Dan kalau nak berpisah, dia ada cara-cara berpisah dengan baik. Yang penting, kita jangan menarik rambut dan bertepuk. Mana rambut tak putus, tepuk tidak berselera. Ini semua subjektif. Apa-apa tindakan berbalik kepada individu itu. Sebagai seorang yang berilmu dan matang, seharusnya tahu apa yang dilakukan. Tidak mengaibkan mana-mana pihak, kita sebenarnya ada pilihan. Sama ada nak melakukan yang terbaik ataupun sebaliknya.